Jumlah jangkitan COVID-19 di Malaysia terus meningkat dengan 190 kes baru dicatatkan hari ini. And we have breaking news out of Malaysia. Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin has announced a nationwide lockdown to curb the spread of COVID-19. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini. The jobs of social workers have been made more difficult by stricter circuit breaker measures. It's a profession that stresses human interaction. Now they have to rely on technology to stay in touch with the vulnerable. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Miss Sherry, rakan-rakan dan juga anda semua. Diharapkan agar Miss, rakan-rakan dan anda semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Okey, pada video kali ini saya akan menceritakan isu masalah sosial dan juga peranan pekerja sosial dalam menghadapi pandemik COVID-19. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Aina Nasihah binti Muhammad Sri, bernombor Maitri 26415. Saya merupakan pelajar tahun 2 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia. Dalam video ini, saya akan membincangkan beberapa topik. Yang pertama adalah isu masalah sosial. Yang kedua adalah siapakah pekerja sosial. Dan ketiga adalah cabaran pekerja sosial dalam menghadapi pandemik. Dan yang keempat adalah peranan pekerja sosial. Dan yang terakhir adalah bantuan yang disediakan oleh JKM. Seperti kita tahu, wabak COVID-19 ini merupakan satu virus penyakit yang berjangkit yang bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di seluruh negara. WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Bagi memastikan wabak penyakit ini tidak terus menular, antara caranya adalah melalui penjarakan sosial. Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID ini. Pada 16 Mac, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Pada 18 Mac, dengan rasminya PKP ini telah berlangsung di mana sesetengah aktiviti sosial dihentikan dan premis perniagaan ditutup, sektor awam, sektor swasta, IPTA sekolah ditutup dan hanya beberapa perkhidmatan yang penting sahaja dibenarkan. Hal ini menyebabkan beberapa isu masalah sosial telah berlaku dan menaik. Antara isu masalah sosial yang berlaku, yang pertama adalah kemiskinan. Hal ini kerana terdapat beberapa premis perniagaan yang harus ditutup. Di sini menyebabkan beberapa mereka pihak yang berniaga hilang punca pendapatan. Hal ini menyebabkan keperluan seperti makanan, harian, tempat tinggal terjejas. Dan yang kedua adalah pengangguran. Hal ini kerana setengah sektor awam dan swasta terpaksa ditutup dan mereka terpaksa memberhentikan dan mengurangkan kaki tangan dan staf. Hal ini menyebabkan ada sesetengah pihak yang terpaksa berhadapan dengan hilang pekerjaan. Dan yang ketiga adalah penderaan kanak-kanak dan keganasan rumah tangga. Hal ini kerana menurut kajian polis sebanyak 20% kes meningkat sepanjang pandemik ini berlaku. Dan yang terakhir adalah kesihatan mental. Hal ini kerana apabila kita dalam suasana normal yang baru, ada setengah pihak yang masih tidak boleh menyesuaikan diri mereka. Apabila timbulnya isu-isu masalah sosial yang berlaku sepanjang pandemik COVID-19 ini, kita memerlukan badan organisasi yang membantu mereka yang berhadapan dengan masalah ini. Antara badan organisasi yang membantu masyarakat adalah pekerja sosial. Namun, pengetahuan masyarakat Malaysia tentang siapakah pekerja sosial sangat kurang. Siapakah pekerja sosial? Pekerja sosial adalah merupakan satu aktiviti membantu secara profesional yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, nilai dan etika yang membantu untuk mengoptimalkan kefusian sosial iaitu individu, keluarga dan juga komuniti. Mengapa dikatakan pekerja sosial merupakan salah satu badan profesional adalah kerana setiap pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan. Contohnya tentang masalah penderaan kanak-kanak. Jadi, pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan tentang akta-akta penderaan kanak-kanak. Pengetahuan ini haruslah melalui pendidikan yang khusus. Dan yang kedua adalah
kemahiran. Pekerja sosial harus mempunyai kemahiran yang tinggi, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran berinteraksi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, ahli keluarga dan juga individu. Dan seterusnya ialah pekerja sosial juga mempunyai nilai dan etika. Nilai dan etika inilah yang akan membantu profesion pekerja sosial dalam melaksanakan amalan praktis. Antara nilai dan etika yang dipegang oleh pekerja sosial adalah pertama, menghormati hak klien, memegang etika kerahsiaan. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam pandemik ini adalah yang pertama, melalui komunikasi. Kebanyakan pekerja sosial menjalankan aktiviti amalan melalui komunikasi interaksi bersemuka, di mana dalam membantu mereka yang punya masalah, ianya lebih mudah apabila kita bersemuka, iaitu mengetahui, mendalami apa masalah yang mereka hadapi. Namun apabila PKP ini berlangsung, maka ia menyebabkan sukar kepada pekerja sosial dalam membantu mereka yang memerlukan bantuan. Dan yang kedua adalah bekerja dalam situasi yang baru. Hal ini kerana dalam situasi di mana PKP ini berlangsung, kebanyakan pekerja sosial harus mematuhi beberapa SOP dalam memberi bantuan kepada masyarakat. Dan pekerja sosial juga harus menggunakan medium-medium lain seperti aplikasi Zoom Meeting, WhatsApp untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Dan yang ketiga adalah dari segi pengurusan emosi pekerja sosial itu sendiri. Hal ini kerana pekerja sosial harus bekerja lebih pada masa. Seterusnya, antara peranan pekerja sosial dalam menghadapi isu pandemik COVID-19 ini adalah yang pertama, memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pekerja sosial haruslah memberi kesedaran dan bagaimana membantu mereka yang berhadapan dengan masalah-masalah pandemik ini. Pekerja sosial haruslah memberi ilmu tentang bagaimana penjagaan dari segi kesihatan mental dan juga macam mana memanfaatkan masa-masa yang ada semasa di rumah, iaitu melalui FB Live, melalui Instagram Live dan seterusnya. Pekerja sosial juga boleh memberi peranan sebagai memberi sokongan psikososial melalui online service. Hal ini di mana kita lihat norma baru yang berlaku ini, banyak mereka yang berhadapan dengan masalah-masalah psikososial. Dengan bantuan daripada pekerja sosial memberi perkhidmatan secara online, hal ini memudahkan untuk masyarakat-masyarakat untuk mendekati pekerja sosial dalam mendapatkan bantuan. Seterusnya adalah pekerja sosial juga turut serta dalam menyampaikan bantuan kepada masyarakat, terutamanya mereka yang keluarga yang terjejas kerana masalah pandemik ini, di mana mereka yang kurang dari segi keperluan asas, makanan, minuman. Jadi pekerja sosial dan juga beberapa sukarelawan membantu mereka-mereka yang berhadapan dengan masalah ini. Seterusnya, antara bantuan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah yang pertama, melalui borang permohonan secara online kepada mereka yang memerlukan bantuan. Hal ini adalah antara usaha bagi mengurangkan pergerakan di antara pekerja sosial dan juga klien. Dan yang kedua adalah melalui menyediakan bilik gerakan pada setiap negeri dan daerah, di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan senarai nombor-nombor yang boleh dihubungi. Dan yang ketiga adalah melalui talian kasih 15999. Hal ini adalah apabila berlaku apa-apa kecemasan seperti masalah kewangan, masalah penderaan, pembuangan bayi. Jadi talian kasih ini akan beroperasi 24 jam. Diharapkan agar semua para pekerja sosial dan masyarakat Malaysia bersama-sama memainkan peranan penting dalam menangani masalah isu COVID-19 ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. #KitaJagaKita, #KitaBolehMenang. Dan langkah kerajaan menguatkuasakan PKP bermula daripada fasa 1 sehingga kini terbukti berjaya meratakan lengkungan graf kes yang positif saban hari.
Thank